Okey, so hari ini kita akan pergi kepada bahagian yang seterusnya iaitu indeks gubahan. Okey, beza antara indeks harga dengan indeks gubahan. Indeks harga dianggap sebagai satu barang. Indeks gubahan dianggap sebagai gabungan beberapa barang. Itu beza antara mereka. Kegunaan dia sama, dia masih menunjukkan berapa benda itu sudah peratus perubahan dia. Okay, kalau 120 masih maksudnya 20% sudah naik. Kalau 80 itu sudah turun 20%. Semua benda itu adalah sama, tapi beza di sini ialah kita tengok benda ini sebagai satu benda atau merupakan gabungan beberapa benda. Okey, so sebagai contoh okey. Awak tengok ini ya, kejap. Cikgu pun tak nampak cikgu sendiri. Okey. Okey, kamu tengok saya. Okey, cikgu. Handphone cikgu handphone cikgu. Okey. Cikgu nak tanya kamu, okey, yang saya pegang ini, satu barang ke banyak barang? Kamu rasa Hasrina? Cikgu tengah pegang satu barang ke cikgu pegang banyak barang? Satu. Okey. So di sini handphone ini dia sebenarnya dianggap sebagai satu barang ataupun banyak barang bergantung kepada cara kita tengok. Okey, sebagai customer pelanggan pengguna dia, kita akan rasa okay, ini satu handphone cikgu, ini satu handphone. Tapi kalau orang yang jual handphone ini, dia tak akan angkat ini sebagai satu barang. Bila awak beri barang dengan dia, dia akan cakap apa? Okey, yang you beli handphone, ini saja. Ini saja. Lepas tu dia akan tanya awak, nak cover tak? Betul tak? Nak screen protector tak? Perlu beli SIM card baru tak? So untuk kedai handphone, dia akan angkat benda yang saya pegang ini sebenarnya terdiri daripada beberapa barang. Terdiri daripada handphone ini, handphone ini, cover ini, screen protector dia dan SIM card dia. So dia akan kata, saya sudah jual 4 barang kepada you. Tapi sebagai customer kita kata, saya dapat satu barang aja. So di sini, benda yang saya pegang ini dipanggil sebagai indeks harga ke dipanggil sebagai indeks gubahan? Indeks gubahan. Okey. Kalau awak sebagai pelanggan, awak akan kata, cikgu ini ialah indeks harga. Tapi sebagai orang yang jual handphone, kedai handphone ini, dia akan angkat ini sebagai indeks gubahan. Itu yang maksud saya, beza indeks harga dengan indeks gubahan ialah dia angkat benda ini sebagai satu barang ke, dia angkat benda ini sebagai beberapa barang. Gabungan beberapa barang. Okay. Contoh lain, pagi ini pergi makan nasi lemak mungkin kan? Okay. So bila awak pergi beli nasi lemak itu satu barang ke gabungan beberapa barang? Tanya siapa? Siapa makan nasi lemak pagi ini? Ain Zamira, awak rasa nasi lemak satu barang ke gabungan beberapa barang? Gabungan beberapa barang. Kalau awak orang yang jual nasi lemak, kan? Kalau awak orang yang beli nasi lemak, awak kata, okey, satu bungkus nasi lemak. Kecuali jenis yang nak tanpa ayam, tanpa itu. Kalau biasa kita kata, satu bungkus lemak, ikan bilis punya. Kita cakap satu bungkus. So itu cikgu kata, contoh lain lah yang kita nampak di hari handphone, nasi lemak, dia bergantung kepada siapa yang tengok benda tu. Okay? Selalu sebagai customer kita akan tengok, itu satu barang aja nasi lemak. Satu bungkus nasi lemak. Tapi orang yang jual nasi lemak itu, dia akan tengok itu gabungan. Dalam itu ada nasi, saya perlu daun ataupun kertas untuk balut dia. Saya perlu letak ikan biris, saya kena letak telur lagi, saya kena letak lagi sampah. Banyak barang. Siapa kata satu barang? Kalau you cakap satu barang, saya jual nasi saja. Baru you tahu. Okay? So itu contoh ni. So bila kita buat soalan kita, so kamu tak payah risau pula. Cikgu, habis macam mana saya nak tahu soalan ini satu barang ke banyak barang? Kita akan tengok soalan. Kita akan tengok soalan sebagai contoh. Okey.
Okey, sebagai contoh. Kalau contoh pertama, cikgu kata indeks harga bagi 1 kilogram 3 jenis ikan yang dijual di pasar raya Bukit Jana adalah sekian-sekian. Okey. So di sini, okey, bila di sini dia cakap 3 jenis ikan. Kalau lepas itu, okey, bila dia cakap ikan, 3 jenis itu tak bagi nama katakan 3 jenis ikan itu nama dia ikan A, ikan B, ikan C. Okey, ikan sarding, ikan bawal, ikan apalah. Okey, 3 ikan. So bila kita sekarang soalan ini cikgu hanya cakap ikan, itu ialah gabungan indeks gubahan. Sebab bagi saya bila saya cakap ikan, maksudnya ialah ikan ketiga-tiga ikan. Tapi kalau cikgu kata ikan A, itu satu saja, iaitu indeks harga. Faham tak? Okey, contohnya, okey, soalan 2 ni, lebih benar sebab cikgu sudah bagi nama. So di sini ada kerusi kayu, kerusi plastik, kerusi besi. Dan semua ini ialah kerusi. So kalau dalam soalan ini sekarang cikgu tengah tanya, apa-apa cikgu cerita kerusi sahaja. Cikgu tak cakap itu kerusi kayu ke, kerusi plastik ke, kerusi besi. Cikgu cakap kerusi sahaja. Maka kerusi itu diangkat sebagai indeks gubahan. Tapi kalau cikgu cakap kerusi kayu, okey, kerusi kayu ialah indeks harga. So itu cara kita bezakan. Sebab ada soalan dia bagi arahan yang jelas. Contohnya dia kata ini, cari indeks gubahan bagi kerusi. So awak fahamlah kerusi ni ialah indeks gubahan. Tapi ada soalan dia tak jelas. Dia hanya cakap cari indeks bagi kerusi. So bila dia kata cari nombor indeks bagi kerusi, kita sendiri kena buat keputusan. Ini indeks harga ke ini indeks gubahan? Dan kadang-kadang kamu akan nampak dalam soalan yang sama pun, indeks gubahan tiba-tiba akan jadi indeks harga. Tapi hari ini cikgu tak masuk bahagian itulah. Hari ini cikgu memang masuk indeks gubahan punya. Sebab hari ini cikgu nak memperkenalkan rumus indeks gubahan ini. Okey, indeks rumus ini akan dipekarkan dalam exam. So yang pentingnya ialah awak macam mana nak gunakan rumus ini sahaja. Okey. So apa yang awak kena faham, kalau cikgu letak I ada tanda di atas, itu maksudnya indeks gubahan. Kalau cikgu letak I tapi tak ada tanda di atas, itu ialah indeks harga. Okey, W ialah pemberat. Okey, kenapa dia pakai W? Sebab bahasa Inggeris pemberat ialah weightage, berat, weight. So itu dia pakai W. Indeks ini sebab kalau BI pun indeks, BM pun indeks. So memang kita pakai I lah. Okay. So macam mana kita nak faham rumus ini simbol ini sigma. Kamu tahu tak simbol sigma ini dikaitkan dengan tanpa tolak darab bahagi. Mana satu? Siapa tahu? Nurul Naswa tahu tak? Dalam tajuk statistik awak selalu nampak simbol ini. Simbol ini ada kaitan dengan tanpa tolak darab bahagi. Tahu tak? Tambah, ya. So simbol ini baca sigma, S-I-G-M-A, sigma, cara baca. Maksudnya ialah jumlahkan. Ataupun senang kata, tambahlah. Okey. So bila kamu dapat satu rumus macam ini, sebenarnya kita tak payah membazir masa pergi hafal cara buat. Kita belajar saja cara baca rumus. So rumus ini maksudnya kita ambillah indeks gubahan, dia akan sama dengan, so ada per. So bila kamu nampak sigma, maksudnya kita ada kerja tambah. Okey, ada banyak kali tambah. Okey, kalau tengok sebelah bawah pun awak nampak juga bentuk simbol sigma kan? Maksudnya dia pun ada tambah. Okey, ada berapa tambah cikgu perlu tulis bergantung kepada soalan. Okey, tapi sekurang-kurangnya kita tahu ada tambah. Okey, next yang kamu akan tengok ialah tambah. So kita tengok bawah dulu sebab bawah lebih senang. Hanya ada W. W ialah pemberat. So maksudnya awak ambil jadual awak cari apakah pemberat awak. Dan awak masukkan ajalah pemberat awak di sini. Okay. Katakan sekarang kalau cikgu bagi awak kita ada barang A, barang B, barang C. Cikgu bagi indeks 2022 berasaskan 2010. Okay, cikgu bagi sesuka hati saja. Ini 110. Ini mungkin 80, ini mungkin 125. Dan cikgu bagi, okey, pemberat dia. Okey, pemberat dia. Ini ialah 2, ini ialah 5, ini ialah 3.
So, kalau inilah soalan saya, so apa saya nak jumlahkan di sebelah bawah, cikgu jumlahkan pemberat saya lah. So, pemberat saya ada 3 nombor di sini. So, cikgu pun buatlah. Cikgu pun buatlah, cikgu ambil 3 nombor ini. Cikgu pun buatlah 2 tambah 5 tambah 3. So, terlebih. So, padahlah yang lebih punya. Okey. Dan biasanya kalau bawah ada 2 tambah, atas pun hanya ada 2. Dia sama banyak. Bawah ada berapa, atas pun mesti ada berapa. Okey, atas apa pula nak buat? So kita ikut ini saja. Ini dia kata IW. So kalau kamu tengok di sini, kita ada 3 kali indeks harga, kita ada 3 kali pemberat. So kita akan buat IW sebanyak 3 kali. Ikut baris ya. A punya, B punya, C punya. So maksudnya untuk A, okey, I ialah 110, W ialah 2. So kita pun buat macam ini sajalah. 100. Kejap. Okay, kita ambil kedua-dua ini ya. Sebab ini ialah I, ini ialah W. So kita ikutlah. So yang pertama 110, dia punya pemberat ialah 2. Mesti ikut pasangan yang betul eh. Kamu jangan ambil indeks I A punya. Tapi bila pemberat ambil B punya, itu salah. Dia mesti sebaris. Okay? Kalau A pakai A punya I, A punya W. So begitu jugalah untuk B. 85. Kalau C 125 3. Macam ini saja. Itu maksudnya rumus ini. Atas kita jumlahkan semua IW kita. Kalau ada 3 barang, 3 kalilah kita kena buat. Kalau ada 5 barang, 5 kali kita kena buat. Sebelah bawah pula kita ambil pemberat kita. Kita ambil pemberat kita, kita tulis. Okey, lepas tu tak ada apalah, tinggal kerja tekan kalkulator sahaja. Okey, saya minta siapa? Intan Azira, cuba tekan, cikgu nak jawapan. Yang lain tu pun cuba tekan. Sebab cikgu takut awak salah tekan pula. Okey, yang lain tu juga tekan kalkulator. Cikgu nak jawapan. Cikgu nak jawapan terakhir awak saja. Awak nak tekan beberapa peringkat tak kisah. Tapi cikgu nak tahu apakah jawapan terakhir dia. So, Intan sudah. Intan Azira sudah? Belum? Yang lain tu pun tekan ya. Cikgu tak nak nanti salah hanya sebab tak boleh tekan kalkulator dengan betul je. Cikgu. Okey, apa jawapan dia? Tak ada pun Intan Azila. Oh, tak ada Intan Azila. Tadi cikgu ambil kehadiran dia keluar ya? Okey, tak apa. Alia Natasha, sudah tekan? Apa jawapan dia? 995 tu terus bahagi dengan 10 tu Ya, cikgu nak jawapan terakhir saja. $99.5. Okey. Kenapa cikgu nak jawapan terakhir saja? Sebab pemakahan memang satu sini, satu sini. Tak payah tulis kepada saya 995/10. Tapi kalau awak nak tulis, cikgu tak tolak maka. Kalau siapa nak tulis ini, lepas itu baru tulis ini pun tak ada masalah. Okey saja. Okey, okey saja. Hanya tak tulis pun tak apa. Sebab tidak ada peruntukan maka di situ. So kalau siapa nak tulis pun boleh, tulislah kalau nak. Kalau awak rasa cikgu tulis baru erti tekan, maka tulis. Tapi kalau siapa boleh terus sekali tekan, awak boleh sekali tekan. Dan cikgu nak awak jadi satu kebiasaan ya. Kalau dalam latihan awak ialah jenis sekali tekan punya, maka exam pun macam itu. Kalau dalam latihan awak memang cikgu saya kira atas, saya kira bawah, baru saya nak jumlahkan, maka exam pun buat kerja yang sama. Kamu jangan tukar-tukar cara. Nanti exam kelang kabut jadi. Okey, boleh So sebenarnya senang aja soalan ini. Okey, hanya di sini bila kita cerita tentang indeks kubahan, okey, kamu akan dapati ada soalan dia tidak bagi pemberat kepada kita. Ada soalan memang dia bagi pemberat kepada kita.
Kalau dia bagi pemberat kepada kita, kita buatlah macam tadi punya. Tapi memang ada soalan dia tak bagi pemberat, dia tak cakap pun. Okey, bila dia tak cakap apa pemberat dia, kita akan buat anggapan 3 barang itu sama penting. Okey, sama penting. So bila dia sama penting maksudnya dia sama berat. So apa yang awak buat ialah awak wakilkan W itu, okey, contohnya 3 barang ini ABC. Cikgu tak bagi pemberat. So kamu akan angkat 3 barang ini sama penting. So bila dia sama penting, awak wakilkan W ini dengan nombor yang sama. Okey, biasanya orang nak senang, orang buat saja 1, 1, 1. Nanti darab pun senang sikit. Okey, tapi kalau kamu kata, cikgu, saya nak 2, 2, 2, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Jawapan serupa je. Cikgu, saya nak 10, 10, 10. Boleh, tak ada masalah. Bila awak masuk ke dalam ini, awak kira jawapan dia adalah sama. Hanya biasanya orang buat dia satu. Biasanya orang buat satu, tapi tak wajib. Syaratnya mesti wakilkan dengan nombor yang sama. Sebab kita anggap dia sama berat kalau dia tak sebut apa perbezaan dia. Okay? Tapi kebanyakan masa soalan yang diberi itu dia ada. Dia akan cakaplah mana satu lebih penting, mana satu kurang penting. Dan cara dia bagi pemberat ada berapa jenis. Jenis yang paling senang ialah memang dia bagi jadual, lepas tu dia tulis nombor. Itu paling senang. Tapi ada masanya dia bagi jadual, tapi dia tak bagi pemberat dengan lengkap. Sebahagian tak bagi. Tapi dia kata pemberat ini sebenarnya melibatkan peratus. Contohnya mungkin peratus penggunaan dia. Sebagai contoh, mungkin cikgu buat, cikgu ambil bahan A, bahan B, bahan C. Cikgu gabung 3 barang ini untuk jadi nasi lemak kita. Untuk jadi nasi lemak kita. Dan bagi saya untuk jadi nasi lemak yang elok, A itu mungkin nasi. Nasi kena banyak. So cikgu buat pemberat banyak sikit. B mungkin ikan telur. Telur letak sikit tak apa. So saya buat pemberat kurang. Dan awak tak payah risau. Cikgu saya nak tahu mana satu penting, mana satu tak penting. Saya ini jarang makan nasi lemak. Okay. So soalan memang akan bagi kita. Awak jangan risau. Kita ikut soalan saja. Hanya soalan kadang-kadang dia bagi angka macam ini. Tapi ada masanya soalan mungkin bagi peratus. Dia kata dalam sebungkus nasi lemak pula. Dalam sebungkus nasi lemak ini 80% terdiri daripada nasi. 10% terdiri daripada sampah. 5% terdiri daripada telur. 3% terdiri daripada apa? Dia mungkin cakap dalam bentuk peratus. Kalau dia cakap dalam bentuk peratus, kamu kena fahamlah jumlah ini mesti 100. Dan selalu biasanya kalau melibatkan peratus, dia tak suka bagi semua dah. Dia tak bagi, contohnya soalan ini. Dia tak bagi, okey ini 20, ini 50, ini 30, ngam-ngam 100. Selalu soalan dia jahat sikit. Dia tak bagi satu. Dia bagi 20, 50. Si tak nak bagi awak. Tapi awak sendiri kena fahamlah, kalau ini ialah peratus, jumlah dia mesti 100. So kalau dia sudah bagi saya 20, 50, yang satu lagi tak payah cakap lah, mestilah 30. Baru jumlah dia itu ialah 100. Boleh? Kejap. Dan kadang-kadang pula, dia bukan bagi peratus. Dia bagi kita catapai. Dia bagi catapai. Lepas itu, okay, kita ada barang A, kita ada barang B, kita ada barang C. Dan kali ini dia bagi kita sudut. So dia kata, okay, untuk barang A, sudut dia dalam bila wakil dalam catapai, sudut dia ialah contohnya 210 darjah. Untuk B, sudut dia ialah 45 darjah. Lepas tu C tak nak bagi kita. So boleh tak awak cari C sendiri? Kalau dia ialah satu bulatan, jumlah sudut dia berapa? Hafiz? Hafiz Haikal? 105. Okey, jawapan dia 105. Mana nak dapat 105 ni? 360 tolak 210 tolak 45. Okey, itu contohnya So kalau melibatkan catapai, kamu kena fahamlah jumlah sudut dia ialah 360. So kalau dia tak bagi lengkap kepada kita, kita sendiri tak carilah. Okey, kalau melibatkan peratus, kita kena faham jumlah dia ialah 100. So kalau dia bagi lengkap, ucapkan terima kasih. Tapi kalau dia tak bagi lengkap, kita pun tak payah risau. Kita sendiri boleh kira yang dia tak bagi itu. Sebab jumlah dia mesti 100. Boleh Okey, sekarang kita tengok contoh Okey. Untuk contoh pertama ini,
Cikgu bagi indeks harga 1 kilogram bagi 3 jenis ikan. So sini ada 3 jenis ikan. So cikgu akan galakkan kamu untuk senang awak buat dalam bentuk jadual. So kita ada ikan. Okey, tapi dia tak cakap apa. So kita hanya katalah jenis 1, jenis 2 sebab dia tak bagi nama. Kalau dia bagi nama, kita tulis nama dia. Okey, 3 jenis ikan. Jenis 1, jenis 2, jenis ikan. Jenis 3. Okey, yang dijual di Pasaraya Bukit Janat. Okey, siapa mana tempat jual dia? Okey, pada tahun 2019 berasaskan tahun 2015. Okey, Jubaidah, kalau cikgu nak tulis indeks harga berapa per berapa? Siapa di depan? Jubaidah, siapa di depan? 2019 ke 2015? 2019. Okey, 2019. Belakang baru 2015. So nanti kalau soalan ini saya perlu cari indeks harga, saya akan buat inilah. Cikgu akan buat inilah. Atas 19, bawah ialah 15. Okey, tapi untuk kali ini sebab cikgu tak tanya indeks harga, so rumus ini nanti tak pakailah. Tak pakai. Hanya kalau nak pakai itulah dia. So kita matching balik ya. So jenis pertama ialah 125 indeks dia. Jenis kedua 105, jenis ketiga 98. Okey, sekarang soalan tanya. Cari indeks kubahan bagi ikan-ikan tersebut. Maksudnya ketiga-tiga ikan. So yang cikgu nak ialah indeks kubahan. So cikgu akan gunakan formula ini. Formula ini dipekarkan dalam Ezen. Kalau tak ingat boleh cari formula dalam senarai. Okey. Okay, so sekarang kita nampaklah inilah I kita. Inilah indeks harga ketiga-tiga. Tapi kalau kamu tengok soalan ini, cikgu tak bagi pemberat. Cikgu tak bagi pemberat. So tadi cikgu sudah kata, bila soalan tak bagi pemberat, tapi kita nak pakai rumus ini. So kita kena anggap dia sama penting. So kita akan wakilkan pemberat itu dengan nombor yang sama. Okey, cikgu minta Izzat buat dia. Izzat, so you nak wakilkan berapa W awal? 1. Okey, so kita akan letaklah 1, 1, 1. Okey, sekarang kita masuk ke dalam formula. So nampak sigma ini melibatkan tambah. Okey. Sekarang kita buat bawah dulu. So Izzat bawah nak buat apa? 1 tambah 1 tambah 1. Okey. Okay. Dan untuk 1 tambah 1 tambah 1, kalau kamu kata, alah cikgu 3. Awak nak terus tulis 3. Boleh. Tapi pastikan jangan salah. Sebab kalau awak salah, dianggap salah rumus. So kalau awak kurang pasti, awak tulislah 1 tambah 1 tambah 1. Boleh Okay, sekarang kita buat sebelah atas pula. So sebelah atas ialah IW. So kita ada 3I, 3W. So kita akan buat 3 kali Okay, kali pertama Izzat. 125 dalam kurungan 1. Okay, yang kedua. 105 darab 1. Yang ketiga. 98 darab 1. Okay. So sama juga untuk bahagian atas ini. Kalau kamu kata, cikgu 125 darab 1, saya tahu jawapan dia 125. Saya nak tulis saja 125, boleh tak? Boleh. Boleh. Tapi jangan salah. Salah habis semua. So cikgu lebih galakkan kamu biarlah tulis penuh macam ini. Okay? Mana tahu kan tadi macam tadi siapa Jubaidah kan? Kita bahagi pun tiba-tiba salah tekan. So jangan tulis macam ini sajalah. Supaya kita dapat tahu sebab ini maka kaedah. Lepas itu tekan kalkulator, awak dapat maka jawapan. Okey, Izzat tekan, yang lain pun tekan Cikgu nak jawapan terakhir sahaja. 109.33. 109.33. So kalau tak putus bagi saya sekurang-kurangnya 2 tempat perpuluhan Kalau putus tak apa. Okay, boleh? Ada orang ada masalah tekan kalkulator? Okay Sekarang kita tengok contoh yang kedua. Sekejap, cikgu bawa turun. Okay, contoh kedua. So sekarang cikgu bagi 3 jenis kerusi, iaitu kerusi kayu, kerusi plastik dan kerusi besi. Dan cikgu bagi harga dia. Cikgu tak bagi indeks tau. Cikgu bagi harga pada tahun 2005,
Lepas tu cikgu bagi harga pada tahun 2020. Dan sekarang cikgu nak indeks gubahan bagi kerusi pada tahun 2020 berasaskan tahun 2005. So di sini kalau kamu tengok indeks yang terlibat ialah 2020 berasaskan tahun 2005. So I yang terlibat macam mana cikgu nak tulis? Okay, siapa di atas, siapa di bawah? Mimi? Yang atas 2020. Yang bawah 2005. Okay. So untuk ini kita buat keputusan berdasarkan ini. Walaupun soalan ini tanya indeks gubahan. Sebab indeks dalam rumus indeks gubahan itu, kejap cikgu turun sikit. Dalam rumus indeks gubahan itu, bila awak nak cari indeks gubahan ikut tahun 2020 berasaskan 2005, formula punya I ini pun mesti ikut tahun yang sama. Okay, pun mesti ikut tahun yang sama. So bila saya nak pakai formula ini, saya perlu indeks harga 2020 berasaskan tahun 2005. Okey, Mimi kita sambung Sekarang boleh tak saya terus masuk nilai ke dalam formula? Tak. Tak, okey. Kita tak ada pemberat. Kita ada I tak? I kena cari. Kita tak ada I tapi kita kena cari. So, sebelum kita pergi kepada langkah indeks gubahan ini, kita kena ambil masa sikit untuk cari indeks harga bagi ketiga-tiga kerusi. Okey? So, kita modify rumus dulu. Mimi sambung Ini Q apa? Q 2020. Okey, bawah. 2005. Okey, darab 100. Okey, sekarang kita buat untuk kayu punya kerusi kayu Okey. So untuk I 2020 berasaskan 2005. Okey, macam nak isi? Atas ialah? Atas RM15. Okey, betul. Bawah? Bawah RM12.50. Okey, tekan kalkulator. Dapat 120. Cikgu percaya kawan kamu saja. Kalau nilai awak lain cakap dengan saya. So kita buatlah, dapatlah 120. Okey, cikgu akan galakkan kamu selepas awak dapat, awak isi juga di sini supaya senang tengok nanti. Okey, sekarang kita buat untuk plastik pula. Okey, kita buat untuk plastik Syakir. Buat untuk plastik. Atas ialah apa? Atas RM9. Okey, bawah? RM10. Okey, tekan kalkulator Syakir. RM90. Okey, 90. Okey, sekarang kita buat untuk kerusi besi pula. Siapa ini? Atas pula. Siapa yang datang ini? Okey, Adam. Atas ialah untuk kerusi besi. Atas RM25. Bawah? Bawah RM20. Okey, kira? RM125. Okey, 125. So sekarang kita sudah ada I untuk ketiga-tiga. So untuk masuk ke dalam formula ini, I sudah settle lah. Kecilkan sikit Okey, I sudah settle. Masalah W. So di sini ada pemberat tak? Adan sambung jawab, ada pemberat tak? Tak ada. Okey, kalau tak ada, kita nak letak macam mana? Letak apa-apa nombor. Okey, apa nombor yang nak letak? 1. Okey, 1, 1, 1. So kita masuk ke dalam formula Okey, bawah dululah sebab bawah lebih senang. Okey, bawah apa cikgu nak tulis? 1 tambah 1 tambah 1. Okey, atas? 120 dalam kurungan 1 tambah 90 kurungan 1 tambah 125 kurungan 1. Okey, betul. Okey, bagi saya jawapan.
111.67. Okay. So ingat tak kisah berapa tempat perpuluhan awak ambil, mesti buat penghampiran ikut peraturan matematik. So ada soalan jenis senang, direct bagi kita indeks. So kita kira teruslah. Okay. Kalau soalan tak bagi kita indeks pun tak payah risau. Cari dululah. Cari dulu, lepas itu kita buat. Boleh ya? Sekarang kita tengok contoh di mana kali ini cikgu punya indeks barang-barang ini sudah ada pemberat punya. Okey, cikgu bagi jenis senang di mana cikgu bagi pemberat direct kepada kamu. Okey, direct kepada kamu. So ini cikgu kata dia ialah indeks harga bagi 4 jenis makanan. Okey, iaitu beras, sayuran, daging dan ayam yang dijual di kedai runcit Pak Hasin pada tahun 2018 berasaskan tahun 2020. Okey. So sekarang kalau kamu tengok ini ialah tahun dia 2018 berasaskan 2010, yang cikgu tanya indeks gubahan pun mesti jenis yang sama. Kalau tidak tak boleh pakai indeks dia. Okay, pun mesti jenis yang sama 2018 berasaskan tahun 2010. Okay ya. So sekarang I ada, W ada. Kita boleh terus buat aja kan? Okay, kita terus buat saja. Okey, cikgu minta siapa? Jubaidah? Okey, isi bawah dulu. Bawah macam mana? 4 tambah 3 tambah 7 tambah 6. Kalau tak cukup kita tambah sendirilah. Okey. So kalau bawah ada 3 tambah, sangat pasti atas pun ada 3. Okey, atas macam mana pula? 120 dalam kurungan 4, 80 dalam kurungan 3, 110 dalam kurungan 7, 100 kurungan 6. Okey. Kira? Orang lain pun kira Macam mana awak kira terpulang kepada awak. Janji jawapan itu betul. Nak sekali tekan pun boleh, nak beringkat pun boleh. Uh, 104.5. Okey, betul. 104.5. Macam tu saja. Saya tak susah. Okey, soalan contoh 3 pula. Sekejap. Okay, jaga di bawah menunjukkan indeks harga dan peratus penggunaan. So kali ini kalau kamu tengok dia tak tulis pemberat tapi dia tulis peratus penggunaan. Okey, kali ini ada 4 barang W, X, Y, Z dan dia kata ini ialah paham-paham utama untuk membuat CAD. So nanti awak akan tengok di sini cikgu tanya indeks gubahan CAD. Sebab untuk soalan ini kita kena faham CAD sebenarnya terdiri daripada paham W, X, Y, Z. Walaupun saya tak tahu apa paham tersebut Dan kamu tengok tahun memang betul 2020 berasaskan 2008. Okey, kita tengok soalan pertama. Okey, kalau kamu tengok soalan ini dia kata nyatakan saja. Maksudnya tak melibatkan pengiraan yang susah. Nyatakan nilai P. So apa yang awak perlu buat, cari dulu P di mana. Okey, cari dulu P di mana. Alia, Natasha, P di mana? P di peratus penggunaan. Okey, di sini. So kalau cikgu nak tahu apakah nilai P, macam nak buat? 100 tolak 40, tolak 30, tolak 20. Ya, okey. Kita tahu jumlah dia ialah 100. So kita tolak ketiga-tiga lah. So jawapan? 10. 10. Boleh? Okey. Lepas tu kita tengok bahagian B. Cikgu minta awak cari indeks gubahan CAD. So indeks harga kita ada tak? Sambung. Ada. Ada. Pemberat ada tak? Peratus tu kan? Ya, peratus penggunaan inilah pemberat dia. Okay. So apa yang kita perlu, semua ada kan? Semua ada, pakai formula teruslah. Okay, kejap. Cikgu bawa turun sikit. Okay. So, okay. Tambah. So bawah apa yang saya nak tambah? 20 tambah 10 tambah 30 tambah 40.
Okey. So kamu boleh tulis 20 tambah 10 tambah 30 tambah 40. Tapi kalau ada kamu kata, cikgu jumlah dia 100 kan? So awak nak terus tulis 100 di bawah ini pun cikgu terima. Boleh. Kamu boleh terus tulis 100 ataupun awak tulis macam ini. Dua-dua okey. Okey. So atas. Okey, yang pertama. 80 dalam kurungan 20. Okey, yang kedua. 110 dalam kurungan 10. Ketiga. 120 dalam kurungan 30. Keempat. 125 dalam kurungan 40. Cikgu terbalik. Tak apalah. Dua-dua kurungan pun tak ada masalah. 40. Okey. So kamu memang akan nampak. Kalau bawah ada 3 kali tambah, atas pun mesti 3 kali tambah. Okey, kira kejap. $113. 113. Orang lain dapat jawapan yang sama tak? Dapat. Dapat Dapat, cikgu tak check Okey. So sebenarnya tak ada apa, itu saja. Habis dah. Ada contoh keempat pula. Kali ini cikgu pakai catapai. Sama aja cerita dia Sama aja cerita dia. Hanya kali ini pemberat itu datang daripada catapai lah. So jadual di bawah menunjukkan indeks perbelanjaan penyelenggaraan syarikat kereta sewa Razuda pada tahun 2020 berasaskan tahun 2016. Nanti awak akan tengok bila dia tanya indeks gubahan pun tahun yang sama. 2020-2016. So bagi kedai ni dia akan angkatlah untuk penyelenggaraan ada servis kereta, ada cuci kereta, ada minyak wangi. So dia angkat penyelenggaraan itu terdiri daripada 3 barang. Sekarang dia tanya indeks gubahan. So cara buat kita adalah serupa. Kalau kamu tengok, cikgu hanya bagi 35, cikgu bagi 80, cikgu tidak bagi yang ketiga. So carilah sendiri yang ketiga ini. Cikgu minta macam mana cari yang ketiga ni? 360 tolak 35 tolak 80. Okey, berapa? 245. 245. Betul yang lain kalau salah cakap dengan saya sebab cikgu tak semak. Okey, hanya satu saja awak kena hati-hati sikit. Sebab sekarang dia bukan buat sebaris. So pastikan awak matching dengan betul So cikgu akan galakkan kamu tulis di tepi ni supaya tak salah ambil. Okey, servis kereta punya pemberat berapa? Sambung. 245. Okey. 245. Cucian? 35. 35. Minyak wangi? 80. Okey. So cikgu akan galakkan kamu tulis di tepi dia supaya nanti awak ambil. Sebab kalau cikgu suruh awak ambil, kalau awak lupa tengok, kita biasanya mungkin ini nombor pertama, ini nombor kedua, ini nombor ketiga. Bahaya ni. So lebih baik awak move benda ini dalam jadual supaya nanti kita nampak dengan jelas. Okey, servis kereta punya pemberat di mana, indeks di mana. Supaya tak salah darab Okey kita sambung kejap Okey, so sekarang I pun ada, W pun ada. Kita masuk formula saja Okey, sebelah bawah ialah apa? Sambung. 245 tambah 80 tambah 35. 80. Kenapa you lompat-lompat? Cikgu akan galakkan kamu ikut susunan. Cikgu salah tulis. Cikgu macam tengah awak cakap terbalik. Cikgu akan galakkan kamu ikut susunan, tak payah lompat-lompat takut tertinggal. Okey? Kalau malas nak tulis macam ini, kita boleh tulis apa? 360. 360 pun boleh. Okey, atas so ada 2 kali tambah. Okey, yang pertama 125 dalam kurungan 245. Okey, kedua 130 dalam kurungan 35. Yang ketiga 115 dalam kurungan 80. Okey, betul. Sekarang tinggal kerja kira. Kira kejap.
123.2 tu 26. 123.26. 26. Orang lain pun dapat nombor ini ke? Cikgu salah kira ke? Dapat. Dapat cikgu. Cikgu salah aku. Kejap ah. Ya. Okay. 123.26. So senang saja kan? Dia juga kata tajuk ini satu tajuk yang sangat senang sebenarnya. Rugi kalau tak dapat markah penuh. Okay. So kita tengok contoh 5. Okey. Jadual di bawah ada masa lagi tak? Okey. Ada berapa contoh lagi? Contoh tak akhir kan? Okey, contoh tak akhir Okey, jadual di bawah menunjukkan indeks harga dan pemberat bagi 3 jenis barangan bagi pembuatan pek tangan. So 3 barang ini untuk buat pek tangan indeks gubahan untuk pek tangan. Okey, tahun dia 2020 berasaskan 2010, memang sama dengan ini. Okey. So sekarang kalau kamu tengok pemberat, sekali lagi cikgu bagi nombor tak lengkap. Cikgu bagi M15. Kamu tahu tak berapa jumlah ini? Ada orang tahu berapa jumlah ini? Tak tahu. Tak tahu. Kalau peratus kita tahu 100. Kalau sudut dalam catapai kita tahu ialah 360. Tapi kalau setakat macam ni kita tak tahu kita tak tahu berapa. Tak apa. Pakai saja huruf tersebut. Dan memang awak akan tengok kalau soalan ini dia sudah bagi kita indeks gubahan. Dia kata indeks gubahan untuk pek tangan itu ialah 112. So kalau dia sudah bagi, macam mana kita nak masuk ke dalam formula? Okey, macam mana kita nak masuk ke dalam formula? Sekejap. Okey, ni barang dia. Okey, siapa lagi? Siapa pun tak kena panggil? Saya pun tak ingat lah. Hasrina lah. Okey, so macam nak isi? Bawah ialah apa? Bawah M tambah 1 tambah 5. Okey, atas? Atas 112 sama dengan 112. Bukan 105 Ini yang pertama kan? Oh, atas je. Oh, atas saja. Oh, you buat depan. Okey, atas dulu. 105 kurungan M tambah 120 kurungan 1 tambah 116 kurungan 5. Okey. So 112 nak tulis di mana? Dekat indeks gubahan jawapan. Dekat indeks gubahan ini. Okey. So kamu boleh tulis di depan ataupun kamu boleh tulis di belakang, sesuka hati awak lah. Okey. Sesuka hati awak. Depan pun boleh, belakang pun boleh. Biasanya yang orang yang pakai kalkulator, cikgu akan kata buat tak apalah, ikut saja susunan. Siapa yang buat manual punya, cikgu akan galakkan kamu buat di belakang. Okey, boleh kan? Okey, so kita sudah dapat jawapan ini. Okey, mana dia? Okey, kita sudah dapat jawapan ini. Selamat. Okey, so di sini ada tak dia melibatkan kuadratif? Ada kuadratif di sini tak? Ada. Mana awak nampak? Ada kuasa 2, cikgu tak nampak? Tak ada. Okey, tak ada. So kalau ini tidak ada kuadratif, terpulang kepada kamu kalau kamu kata cikgu saya memang tak pandai dah pindah-pindah ini, maka cikgu akan galakkan kamu pakai kalkulator kira sahaja. Okey. Kalau siapa tidak pandai, cikgu saya tak tahulah 105 kali M itu ialah berapa, maka awak pakai kalkulator terus tekan. Tahu macam mana nak gunakan kalkulator untuk terus tekan? Yang sheet calculate itu. Tahu? Cikgu baru ajar hari itu. Cikgu cari seorang, siapa cikgu nak cari ini? Mimi tahu? Tahu cikgu. Okey, awak tekan awak tekan. Okey, cikgu minta siapa markah tinggi sikit. Okey, Hafiz Haikal, kita buat manual. Okey, Mimi you tekan nanti awak akan tengok jawapan serupa. Okey, Hafiz. Okey, atas itu 105 kali M. 105M.
Okey, 105M. Belakang kita boleh terus buatkan. So kira berapa? 700 Berapa? tambah Okey, 700. 700. Bawah? M tambah 6. Okey. Kalau siapa tidak tahu kenapa Hafiz cakap macam ini punya, maka tak payah. Awak tekan kalkulator saja. Okey. Hafiz sambung. M tambah 6 tu ke tepi, ke kanan. Okey. Jadi arah. So jadi apa? 105M tambah 700 sama dengan 112 jarak M tambah 6. Okey, so jarak M tambah 6. Okey, lepas tu? 112 sudah 6 sama dengan 172. Okey. 112M 12M belakang 672. 672. Okey, lepas tu? Sekejap. Siapa pindah? 700 sekejap. Okey, 700 pindah. Tak. Kalau kanan ke kiri? Tak kisah, tak kisah. Yang pentingnya awak nak apa? Kanan tulis di kiri-kiri. 700 tu ke kanan. 700 itu ke kanan. So dia jadi tolak 700 lah. Betul. Okey, ini sudah settle. Okey, yang lain? Ada lagi nak pindah? 112 tu ke kiri. Okey, ini ke kiri. So dapat tolak 112M. Yang dua lagi? Dua lagi tak pindah kan? Tak pindah, kita sekali kan? Okey. Okey. Kira berapa M? Negatif 7. Negatif 7M. Belakang dia negatif 28. 28. So apakah M? 28. 21. Macam mana pindah? Bahagi, lupa. Bahagi So jawapan? Negatif 4. 4 je. 4. Okey, Mimi, you dapat jawapan apa? Tadi cikgu suruh Mimi tekankan. Mimi dapat jawapan 4 tak? Saya dapat lain cikgu. You tak keluar, tapi tak dapat 4. Saya punya tak keluar. Dia tak keluar. Maksudnya dia kata cancel lah. Kalau cancel, kalau keluar cancel, minta maaf lah, nak tak nak kita kena buat kerja-kerja inilah. Kita kena buat kerja-kerja ini. Ada orang tekan dan dapat jawapan tak? Tak ada. Dapat you. Semua orang tak dapat, maka terpaksa kita buat manual. Okay? So itulah cara kamu buat So kalau talang exam kalau betul-betul cikgu saya tak berapa pandai nak buat benda ni. Macam tadi Hafiz buat ada silap sikit kan, tak apa, buat sajalah apa yang awak mampu. Sebabnya, peruntukan maka di sini. Di sini 1 mark kepada sini ini. Dapat kita dapat 2 mark lah. Kalau tak dapat sekurang-kurangnya saya dapat 1 mark. Bukan langsung tak dapat. Jangan tak buat langsung. Ini masalahnya, cikgu tak erti buat algebra, tak mau buat. Matematik tanpa susah, saya tak nak buat. Habislah 0 mark. Boleh, sebenarnya awak boleh. Sekurang-kurangnya kita ganti nilai ke dalam rumus. Dapat 1 mark, maka kaedah. Yang bawah ini, kalkulator boleh tolong, lagi senang dapat markah penuh. Kalkulator tak boleh tolong, kita cuba buat. Jadi. Tak jadi pun tak apa, tak tolak markah pun. Paling banyak tak dapat markah penuh aja. Faham So ini dia. Okey, lepas itu, kita tengok B. Sorry kita ambil masa sikit. Harga pek tangan. Tiba-tiba soalan ini pergi kepada harga. Kalau kamu tengok rumus indeks kubahan sebenarnya dalam tu tak ada harga kan? Yang ada harga ialah indeks harga punya. Betul tak? Di mana kalau indeks harga yang kita belajar semalam, di sini melibatkan indeks harga apa 2020 berasaskan 2010. Maksudnya kita akan buat 2020 berasaskan 2010. So kalau saya multiply formula, ini dia. Baru rumus ini ada harga. Rumus yang kita baru belajar hari ini tidak ada harga. Dia hanya ada indeks dan pemberat aja. Dia ada indeks, pemberat, indeks kubahan. Tak ada harga. So kalau sekarang tanya harga, tak mungkin cikgu pakai atas ini boleh jumpa jawapan. So nak tak nak kita akan pakai rumus semalam yang ada harga punya. So sekarang 60 ini ialah apa? Depan
atas ataupun bawah? Adam? Depan je. Depan ini. Ya. Ini ialah 60 ialah harga yang sepadan pada tahun 2010. Harga. Tepang ini ialah indeks. Yang sepadan. So di atas ke cikgu? Tak payah pedulikan sebab harga pada tahun 2010. So mana satu? Harga pada tahun 2010. Bawah. Bawah. Okay. So yang cikgu bagi ialah bawah iaitu 60. Okey. Apa yang ditanya oleh soalan? Harga pada tahun 2020. Cikgu tanya benda tepang ini ke cikgu tanya benda di atas ini? Harga pada tahun 2020. Di atas. Okey, atas. So maksudnya soalan ini mesti saya sudah ada ini. Indeks untuk peg tangan. Okey, cuba kamu tengok atas ini. Mana letaknya indeks peg tangan? Adam, awak rasa mana dia? 105, 120, 116, 112 ataupun nak jumlahkan semua ini ke macam mana? Cikgu nak indeks peg tangan. Ha? 112 ke cikgu? Ya. So bila sini cikgu tanya indeks peg tangan, sebenarnya cikgu tanya ialah indeks harga. Tapi indeks harga peg tangan sebenarnya sama dengan indeks kubahan peg tangan. Macam cikgu cakap lah, cerita atas ini bagi kilang itu. Kilang itu nampak peg tangan itu terdiri daripada barang X, Y, Z. Bila soalan B, orang yang beli peg tangan itu, so dia akan angkat peg tangan itu sebagai satu barang. So indeks kubahan sudah jadi indeks harga. Indeks kubahan peg tangan sebenarnya ialah indeks harga peg tangan. So ini ialah 112. Okey, ada yang kira jawapan? $67.2. Okey, dan jangan lupa sebab ini melibatkan duit, so awak buat, sebab dia RM kan, so buat 2 tempat perpuluhan. RM boleh tak tulis tapi mesti 2 tempat perpuluhan. Boleh? So kerja untuk hari ini ialah latihan 1.3 buat semua latihan 1.3. Boleh ha? Okay. Dan sama jugalah cikgu akan bagi link untuk awak masukkan jawapan. Bila salah cikgu akan panggil suruh kamu hantar langkah-langkah pengelesaian.